Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Suraya binti Mak Rahim memegang kad matrik D202110986001 akan menerangkan tentang jenayah keganasan interpersonal. Pertama ialah jenayah sebagai penyelewengan. Jenayah merupakan tingkah laku yang menyimpang daripada tingkah laku yang normal dan ia merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang negara. Terdapat dua cara untuk mengenal pasti jenayah. Jenayah pertama adalah jenayah yang melanggar undang-undang dan jenayah kedua adalah jenayah melanggar undang-undang yang boleh mencetuskan hukuman negara. Terdapat tiga jenis jenayah iaitu jenayah biasa, jenayah kuala putih dan delekuensi. Jenayah biasa merupakan kesalahan kebanyakan orang lakukan seperti pembunuhan, rogol, merompak, pecah rumah dan serangan. Dalam erti kata lain, jenayah ini memberikan masalah dan kesusahan kepada mangsa. Yang kedua, jenayah kuala putih. Jenayah yang berlaku dalam pekerjaan. Pelanggaran undang-undang ini perbuatan yang berkaitan organisasi perniagaan dan ia berlaku dalam firma kecil sehingga syarikat yang besar dan terkemuka, ahli politik, pekerja kerajaan, doktor dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah delekuensi. Delekuensi adalah jenayah yang dilakukan oleh seseorang golongan bawah umur iaitu di bawah 18 tahun. Walaupun kebanyakan jenayah delekuensi adalah kesalahan yang sama dilakukan oleh jenayah dewasa, mereka tidak akan dihukum cara yang sama dengan jenayah dewasa atas sebab faktor umur di bawah 18 tahun. Seterusnya, serangan dan pembunuhan. Berlakunya kedua-dua jenayah ini adalah semata-mata pesalah ingin menutup pertengkaran yang berlaku, memenangi pertikaian yang peribadi dan memaksa pasangan melakukan hubungan seksual pada pasangan yang enggan. Pembunuhan. Pembunuhan adalah tingkah laku yang boleh mengakibatkan kematian orang lain. Jenayah pembunuhan dibahagikan kepada dua iaitu pembunuhan secara sengaja, pembunuhan dengan niat untuk membunuh seseorang dan tanpa alasan yang sah. Pembunuhan secara tidak sengaja, contohnya kematian disebabkan kebalangan jalan raya ataupun kematian dalam medan perang. Polis menahan 8 lelaki disyaki terbabit kejadian menyerang satu keluarga menggunakan senjata di depan sebuah rumah di Jalan Sungai Jati di Kelang pada Selasa. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Asisten Komisioner Syamsur Ahmad Ramli berkata kejadian yang tular di media sosial itu terjadi apabila adik kepada mangsa menegur suspek kerana memandu laju di kawasan perumahan berkenaan. Polis Kelang Selatan mengesahkan menerima satu laporan polis pada Selasa. Serangan pula merupakan jenayah yang menggunakan kekerasan fizikal dengan niat untuk melakukan kecederaan badan yang teruk kepada mangsa. Kebanyakannya berlaku disebabkan untuk menyelesaikan masalah dan pertikaian yang berlaku mengakibatkan mereka menyerang mangsa. Interaksi antara pesalah dan mangsa. Kedua-dua jenayah ini berlaku akibat situasi seperti pertikaian ataupun antara pesalah dan mangsa yang menjadi semakin teruk sehingga pesalah menggunakan keganasan. Kedua, kes pembunuhan berlaku ini hampir keseluruhannya berpunca daripada konflik antara pasangan, ahli keluarga dan rakan dan kesemuanya merupakan kenalan pembunuh. Kadangkala kes pembunuhan dan serangan ini berlaku berpunca daripada mangsa itu sendiri yang mencetuskan kemarahan mereka sehingga membawa kepada pergaduhan. Keganasan rumah tangga pula ialah keganasan rumah tangga ini boleh berlaku kepada mana-mana ahli keluarga yang akan menjadi mangsa keganasan keluarga, walaupun anak-anak dan isteri mengalami serangan ini lebih kerap daripada bapa dan suami. Memaksa mangsa dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan ataupun perbuatan berbentuk seksual ataupun selainnya yang memangsa itu berhak tidak melakukannya. Yang ketiga, dilakukan sama ada secara bersengaja atau dengan disadarinya, meletakkan atau cuba meletakkan mangsa itu dalam keadaan takut dan kecederaan fizikal. Penderaan kanak-kanak. Penderaan kepada kanak-kanak termasuk kecederaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian bagi kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap kebajikan kanak-kanak tersebut. Apakah punca-punca yang berlaku penderaan kanak-kanak ini? Punca-puncanya adalah masalah dalaman sesebuah keluarga, sejarah hitam ibu bapa pada masa kecil, kesempitan hidup yang dihadapi oleh sesebuah keluarga dan kekurangan didikan agama. Seterusnya, penderaan terhadap orang tua. Berlaku bagi orang tua yang mengalami penderaan dalam rumah penjagaan atau tinggal bersama ahli keluarga yang lebih muda. Jenis penderaan terhadap orang tua ialah dari segi emosi, fizikal, sosial, kewangan, psikologi dan pengabaian. Punca-puncanya pula, warga tua dianggap sebagai beban, anak lebih mementingkan kerjaya, anak-anak tidak sanggup untuk menanggung kos perbuatan warga tua mereka. Dengan ini berakhirlah perkongsian saya tentang jenayah keganasan interpersonal.